Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 6 Mengejar Juara dengan tajuknya Asas Berlari. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.9 melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul. 2.9 mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas berlari. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.9.1 berlari dalam laluan lurus dan selekoh dengan pelbagai kelajuan. 1.9.2 berlari berganti-ganti pada suatu jarak. 2.9.1 menyatakan perbezaan lakuan berlari dengan kelajuan. 2.9.2 menerangkan perkaitan antara lakuan berlari dengan kelajuan. Dan 2.9.3 menentukan jarak yang sesuai semasa memberi dan menerima alatan. Perbincangan kita pada kali ini akan merujuk muka surat 36 dan 37, buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Mari kita baca terlebih dahulu apakah yang tertulis pada muka surat 36. Bersempena dengan Hari Sukan Sekolah Kebangsaan Taman Satria, Tawi, Chin An dan Zara menyertai acara larian. Seperti yang kita lihat dalam gambar, kita akan membincangkan tentang beberapa asas berlari kali ini. Antaranya, larian di laluan lurus, larian di selekoh, larian berganti-ganti, dan juga kita juga akan membincangkan tentang aktiviti Formula 1. Sebagai permulaan, kita akan membincangkan tentang asas berlari di laluan lurus. Ini adalah gambar trek untuk acara 100 meter. Manakala gambar ini menunjukkan peserta-peserta sedang berlari di laluan lurus. Jom kita bincangkan tentang postur badan ketika berlari di laluan lurus. Yang pertama, tegakkan kepala dan halakan pandangan ke hadapan. Yang kedua, condongkan badan ke hadapan. Dan tinggikan lutut. Ini adalah cara-cara bagaimana kita hendak memastikan postur badan kita berada dalam keadaan betul ketika berlari di laluan lurus. Ada beberapa aspek penting yang harus diberikan tumpuan oleh pelari semasa melakukan larian. Ini termasuklah pergerakan tangan, pergerakan kaki dan kedudukan badan.
Seterusnya kita akan membincangkan tentang asas berlari di seleko. Ini adalah gambar salah satu seleko yang terdapat di trek larian. Biasanya, para peserta yang berlari dalam acara 200 meter dan 400 meter akan melalui seleko ini ketika berlari. Ini adalah gambar di mana para peserta sedang berlari di seleko trek larian. Mari kita bincangkan tentang postur badan ketika berlari di seleko. Yang pertama, peserta perlu ayun tangan kiri menghala ke hadapan. Rendahkan bahu ke arah seleko. Ayun tangan kanan menyilang badan menghala ke dalam. Kita juga akan membincangkan tentang asas bagi acara lari berganti-ganti. Kita akan membincangkan tentang cara yang betul pertukaran baton lari berganti-ganti pada suatu jarak yang sesuai. Ini adalah gambar yang menunjukkan cara yang betul menghulur dan menerima baton antara dua atlet. Gambar ini pula menunjukkan tentang bagaimana para atlet akan membuat pertukaran baton pada zon pertukaran baton. Pemberi dan penerima baton mesti berada pada jarak yang selesa semasa pertukaran baton. Zon pertukaran baton memberikan peluang kepada penerima baton untuk memecut sebelum menerima baton. Akhir sekali, kita akan membincangkan tentang aktiviti Formula 1 atau Kids Formula 1 sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar di muka surat 36 dan 37. Aktiviti ini sesuai untuk dijalankan kepada murid-murid sekolah rendah untuk menguji kemahiran asas berlari mereka. Mari kita lihat bagaimana cara pertandingan ini dijalankan. Yang pertama, peserta akan beratur di tempat permulaan. Yang kedua, gelungan lembut digunakan sebagai baton. Ketiga, setiap ahli kumpulan perlu melengkapkan keseluruhan laluan. Yang keempat, laluan larian peserta dibahagikan kepada kawasan-kawasan larian laju dan perlahan di laluan lurus dan seleko. Dan yang kelima, pasukan yang semua ahlinya menamatkan larian dikira sebagai pemenang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mari kita fokus kepada gambar yang terdapat di muka surat 36 dan 37 itu. Laluan larian peserta ini terbahagi kepada kawasan-kawasan yang setiap satunya sesuai untuk larian laju dan perlahan di laluan lurus dan seleko. Cikgu labelkan kawasan-kawasan ini dengan
stesen 1, stesen 2, stesen 3 dan stesen 4. Peserta pertama akan memulakan larian di garisan permulaan ke stesen 1. Di kawasan ini, mereka akan berlari laju di laluan lurus. Peserta akan meneruskan larian di selekor menuju ke stesen 2. Di kawasan ini, peserta akan berlari perlahan di laluan lurus. Kemudian, peserta menuju ke stesen 3, di mana mereka perlu berlari perlahan di selekor sehingga ke stesen 4. Sebaik tiba di kawasan stesen 4, peserta boleh berlari laju di selekor menuju ke garisan penamat sebelum menyerahkan baton kepada peserta yang kedua. Begitulah prosesnya pertandingan ini sehingga semua peserta telah mengambil bahagian. Pasukan yang tamat dahulu dikira sebagai pemenang. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita. Perbincangan kita pada kali ini menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4, muka surat 36 dan 37. Di samping itu, perbincangan ini juga menggunakan rujukan modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan sekolah bagi sukan olahraga sekolah rendah. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe My Sana Sini channel. Sebelum mengundur diri, terimalah kata-kata daripada cikgu. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.